9.30 pagi anda bersama saya Syahira Izzati Yaakob, Buletin Pagi 19 Februari, tajuk utama pagi ini. Lelaki samun wanita dalam lift MRT diberkas. Ratu Squash Negara Datuk Nicole David umum persaraan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lelaki yang membelasah seorang wanita dalam kejadian samun di sebuah lift di stesen MRT Taman Mutiara Ceras di Ibu Negara telah ditahan polis. Dia yang akan direman pagi ini turut dikesan menyamun sebuah kedai serba neka berhampiran sebelum menyamun di stesen MRT berkenaan. Lelaki berusia 26 tahun itu ditahan jam 8.10 malam tadi di Taman Ceras. Dalam kejadian 6.45 pagi Khamis lalu, seorang wanita berusia 48 tahun ditumbuk serta ditendang beberapa kali di dalam lift sebuah stesen MRT. Suspek melarikan dompet mangsa yang mengandungi MyCard, kad pengeluaran wang automatik dan wang tunai berjumlah RM400. Kes disiasat mengikut Seksyen 349 Kanun Keseksaan kerana mendatangkan kecederaan. Jenazah kanak-kanak malang Allahyarham Siti Masita Ibrahim 11 tahun mangsa pembunuhan kejam selamat dikebumikan selepas 10 hari mayat mangsa dijumpai. Jenazah dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Tanjung Medang, Pekan Pahang kira-kira jam 8.45 malam tadi. Jenazah mangsa ditempatkan di Jabatan Perubatan Forensik Hospital Tengku Ampuan Afzan, Kuantan sejak 9 Februari lalu dituntut warisnya kira-kira jam 6 petang semalam untuk dikebumikan. Sebelum itu jenazah dibawa ke Surau Ar-Rahmah di Tanjung Medan untuk solat jenazah. Lebih 100 keluarga terdekat dan penduduk kampung hadir di pengebumian jenazah mangsa. Allahyarham Siti Masitah dipercayai dibunuh 30 Januari lalu. Mayat mangsa ditemui di kawasan semak berhampiran Jalan Pekan, Paloh Hinai dekat Kampung Tanjung Medan Hilir, Pekan petang 9 Februari lalu. Sebelum kejadian, mangsa dilaporkan berbasikal ke kedai berhampiran rumahnya. Seorang lelaki berusia 23 tahun ditahan bagi membantu siasatan dan suspek direman hingga 24 Februari ini. Esko Armada Bersatu membuat laporan polis susulan tindakan seorang pengguna Facebook yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laporan dibuat Muhammad Ashraf Mustaqim di Balai Polis Beranang. Pemilik Facebook ini atas nama Fusing Y, yang mana beliau telah membuat adalah satu provokasi lah. Apa tindakan yang beliau lakukan adalah membuat satu tindakan yang berbentuk provokasi dan juga satu tindakan yang sebenarnya adalah satu tindakan falasi atas pernyataan-pernyataan beliau ke atas orang kata tuduhan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Ashraf, pemilik Facebook itu bukan sahaja menghina Rasulullah, malah menghina umat Islam. Penghinaan itu bukan sahaja berbentuk kenyataan, malah melalui karikatur. Laporan juga dibuat berikutan perkara yang dibuat naik itu boleh menjejaskan keharmonian kaum di Malaysia. Di Johor Bahru, seorang pendakwah bebas turut membuat laporan polis berhubung penghinaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerusi laman sosial Facebook. Saya terpanggil untuk buat report ni sebab pada pagi tadi lebih kurang jam 9 pagi saya nampak satu post dalam Facebook penghinaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kali ini penghinaannya keterlaluan dan sangat-sangat melampau. Jadi sebagai orang Islam, saya rasa tidak cukup hanya kita marah dalam Facebook tetapi tak buat laporan. Laporan dibuat di Balai Polis Tampoi. Ahmad Akmal yang juga anak kepada bekas Mufti Johor berkata, melalui laporan itu beliau meminta pihak berkuasa termasuk polis Diraja Malaysia
dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia mengambil tindakan sewajarnya. Pemilik Facebook Fu Sui Wai sebelum ini memuat naik lukisan kartun yang didakwa Nabi Muhammad SAW dan isteri baginda dalam keadaan berbogil sambil diselitkan perkataan Muslim believe that this is the most beautiful love story all of the time. Baik, sepasang warga emas cedera selepas bahagian belakang rumah mereka di Kampung Rumah 10, Plentong Tengah, Johor Bahru dihempap tembok dinding setinggi kira-kira 5 meter. Dalam kejadian pukul 4 petang itu, mangsa Azizan Ibrahim, 73 tahun, mengalami kecederaan di kepala dan bahu manakala isterinya Rahmah Muhammad cedera di kaki. Berlaku ni dalam pukul 4 lebih lah. Starting hujan dengan angin yang kuat. Macam tu lah. Ada mula ayah dengan mak masa tu ada? Ada dekat dalam rumah. Saya dekat luar. Sebab angin kuat. Saya masih dekat luar lagi. Betul-betul kan bumbung apa yang terbang. Tembok runtuh ni memang sekelip mata jatuh terus. Menimpa bilik yang tempat bapa saya istirahat. Dengan mak? Mak saya dekat depan. Macam mana keadaan bapa? Keadaan bapa tu agak kritikal juga. Dengan patah bahu kiri ya. Patah bahu kiri, luka sikit dekat dahi. Kita papa lah panggil orang kampung sini minta bantuan. Yang mula-mula hujan turun kan. Hujan turun lebat. Lepas tu angin pula tolak dinding tu. Masa mula hujan, dinding tak ada runtuh lagi. Dalam setengah jam, lebih kurang 4.45 lah. Dinding tu runtuh. Lepas tu dah hempap dinding rumah. Dinding rumah pula, hentak lagi orang tu kat dalam rumah. Jadi, saya keluar daripada pintu rumah, tengok-tengok. Dinding dah jatuh. Abang panggil minta tolong, masuk rumah, tengok ayah dia dah hempap kat batu-bata lah. Jadi, saya terpaksa masuk lah. Tolong angkat ayah dia buat keluar tak dalam rumah saya. Lepas tu mak dia sampai bomba datang. Ketika kejadian, mangsa berada di rumah manakala seorang anak lelakinya keluar bekerja. Kejadian tersebut adalah yang pertama kali berlaku sepanjang keluarga itu tinggal kawasan berkenaan sejak lebih 30 tahun lalu. Pasangan warga emas berkenaan yang dihantar ke Hospital Sultan Ismail, Johor Bahru dilaporkan dalam keadaan stabil. Sepasukan 6 anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Tebrau terlibat dalam operasi membantu dan menyelamat. Polis Kuala Lumpur berjaya melumpuhkan satu sindiket judi cyber dalam serbuan ke atas sebuah kediaman mewah di Ibu Negara pada 14 Februari lalu. Modus operandi terbaru yang menjadikan kediaman mewah sebagai markas operasi judi dalam talian dipercayai adalah untuk mengaburi mata penguatkuasa. Selain itu, aplikasi WeChat digunakan untuk mendapatkan pelanggan secara dalam talian. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Seri Mazla Lazim, dalam sidang media di Pusat Media IPKKL, kegiatan itu dihidu hasil daripada maklumat yang diperolehi dari sikam pihaknya ke atas kediaman yang terletak di Jalan Silon, Kuala Lumpur. Serbuan pada jam 9 malam pada Khamis lalu dilakukan oleh cawangan D7 dengan kerjasama D9 IPD dan Wangi. Hasilnya, 34 orang ditahan dan semuanya adalah warga negara China dalam lingkungan umur 21 hingga 46 tahun. Kita dapat menumpaskan satu sindiket yang mana mereka menggunakan hub di negara kita ini untuk mereka menawar judi kepada rakyat negara China. Negara China, dan masa yang sama kita akan jalankan siasat lanjut untuk melihat sejauh mana mereka menggunakan hub ini untuk memberi kemudahan kepada rakyat kita ini untuk bermain judi. So dalam perkara ini kita telah dapat menumpaskan keperluan mereka ini. Dan kalau tengok kepada tindakan kita ini, kita dapati bahawa mereka ini adalah didalangi oleh satu orang daripada warga negara China juga. Sebenarnya penthouse ni dia beli penthouse ni. Bukan sewa, dia beli. Kalau tengok dengan harga 2.9 juta dia beli.
Kesemua mereka ditahan reman selama 14 hari untuk siasatan di bawah Seksyen 4-1-B Akta Rumah Judi Terbuka 1953 dan Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959 dan 1963. Jika disabitkan kesalahan, memperuntukkan pesalah boleh dikenakan denda tidak kurang dari RM5,000 dan tidak lebih dari RM50,000 serta dikenakan hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 3 tahun. Dalam serbuan itu juga, polis turut merampas 54 unit telefon bimbit, 36 unit komputer riba dan seunit modem termasuk 1 anak kunci dan sekeping kad akses masuk untuk kediaman itu. Semua hasil rampasan dianggarkan bernilai RM300,000. Baik, kerajaan dalam fasa akhir bagi mengenal pasti penerima subsidi petrol bersasar bagi memastikan hanya penerima yang layak dapat menikmatinya. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, perkara utama yang akan diambil kira ialah garis pendapatan isi rumah. Kami dalam fasa akhir memutamatkan, tapi bukan tugas senarai itu, tugas memutamatkan bukan pada KPDNCP. Itu pada agensi-agensi yang berkaitan. Siapa yang menguasai data bantuan sara hidup misalnya. Okay? Jadi kemudian kita akan cross-checking dengan data ICU, e-Kasih. Kita akan cross-check dengan Jabatan Pendaftaran Negara. Sebab hanya yang memiliki MyCard saja yang layak. Ya? So sekarang cross-checking itu sedang berlaku dengan tujuan untuk mendapat satu angka akhir yang utama. Beliau terdahulu merasmikan stesen minyak BH Petrol di Port Dickson Negeri Sembilan. Kementerian kini sedang mempertimbang pemilihan vendor yang akan membangunkan satu sistem dan mekanisme bagi pemberian subsidi bersasar di semua 3,500 stesen petrol di seluruh negara. Sistem berkenaan harus mengikut spesifikasi KPDNHEP dan Kementerian Kewangan yang mana boleh juga diguna pakai untuk tujuan lain pada masa hadapan seperti pemberian subsidi barangan lain. Tambah beliau, perbincangan bersama syarikat dan pengusaha stesen minyak juga akan diambil kira bagi pembangunan sistem yang dapat berjalan dengan lancar. Naib Presiden PKR Zuraida Kamarudin mengulangi pendirian calon wanita wajar diberi peluang untuk menjadi calon Pakatan Harapan dalam pilihan raya kecil Dun Rantau. Ia sebagai penghargaan kepada golongan wanita yang selama ini menjadi tulang belakang. Dan saya akan minta untuk agar kali ini diberikan peluang kepada calon wanita untuk bertanding, memandangkan Negeri Sembilan juga adalah negeri yang mengamalkan adat pepatih. Adat Minangkabau pepatih. Adat pepatih yang mana mengutamakan wanita dalam keluarga, dan saya harap kali ini keadilan dapat meletakkan seorang calon wanita. Dah pilihan raya kecil lah, tak ada orang perempuan. Dan kali saya minta orang perempuan. Boleh dibanggakan oleh KPKJ sendiri. Antara kriteria yang diharapkan ialah calon muka baru mempunyai naluri untuk berkhidmat kepada rakyat. Sebelum ini dilaporkan Zuraida membantah pemilihan Dr. Stiram Sinasami untuk dicalonkan semula dalam pilihan raya kecil itu, sebaliknya memberi peluang kepada calon wanita tempatan dari Negeri Sembilan. Kaki tangan yang telah bertugas dengan baik. Kerajaan Negeri Melaka berharap masih ada peluang kerja lain untuk kaki tangan kaunter tiket Terminal Bas Melaka Central walaupun sistem tiket berpusat CTS dijadual dilaksanakan mulai Mac ini. Menurut Exco Pengangkutan Melaka, Datuk Muhammad Sofi Abdul Wahab, kerajaan negeri akan memastikan nasib semua 68 pekerja di kaunter tiket itu terbela walaupun pihak di terminal itu menghantar notis penamatan kerja kepada kaki tangan mereka. Syarikat pengurusan terminal itu, Melaka Central Sdn Bhd, MSSB dan semua pengendali syarikat bas diarah berbincang bagi memastikan tiada pekerja ditamatkan perkhidmatan. Difahamkan MSSB lazimnya sambutan hari jadi akan disambut bersama keluarga dan insan tersayang. Namun lain pula bagi Datuk DJ Div, penyanyi popular era 70-an yang memilih untuk menyambutnya bersama orang kurang upaya OKU saban tahun. Malah sambutan itu dilakukan oleh beliau sejak
Laporan antarabangsa, sekurang-kurangnya 15 orang terbunuh manakala 25 lagi mangsa cedera dalam serangan bom berkembar di Idlib, Syria. Letupan pertama berpunca daripada bom yang diletakkan di bawah sebuah kereta yang diletakkan di jalan utama. Kebanyakan mangsa adalah daripada pasukan pertahanan awam yang tiba di lokasi letupan sebelum satu lagi letupan berlaku berdekatan. Bom kedua itu pula dipasang pada sebuah motosikal. Setakat ini tiada pihak mengaku bertanggungjawab melakukan serangan terbabit. Idlib ialah kubu terakhir yang masih ditawan oleh bekas sekutu anggota Al-Qaeda di Syria. Perdana Menteri Australia Scott Morrison mendakwa serangan cyber ke atas penggubal undang-undang Australia baru-baru ini dipercayai didalangi negara asing. Beliau berkata ia turut menjejaskan rangkaian parti politik utama menjelang pilihan raya yang dijadualkan berlangsung pada Mei ini. But our cyber experts believe that a sophisticated state actor is responsible for this malicious activity. Let me be clear though, there is no evidence of any electoral interference. We have put in place a number of measures to ensure the integrity, though, of our electoral system. I have instructed the Australian Cyber Security Centre to be ready to provide any political party or electoral body in Australia with immediate support, including making their technical experts available. Baru-baru ini kesemua penggubal undang-undang diminta menukar segera kata laluan masing-masing. Ia berikutan agensi perisikan Cyber Australia mengesan serangan ke atas rangkaian komputer parlimen termasuk parti politik utama Australia. Namun Morrison tidak mendedahkan mengenai maklumat yang berjaya digodam tetapi berkata tiada bukti menunjukkan terdapat campur tangan dalam proses pilihan raya. Perdana Menteri Shinzo Abe Jepun enggan mengulas tentang kesahihan laporan bahawa beliau menamakan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump untuk anugerah Nobel Keamanan. Keengganan itu bersandarkan kepada jawatankuasa Nobel bahawa nama calon dan pencalonan tidak boleh didedahkan selama 50 tahun. Beliau bagaimanapun tidak menafikannya apabila ditanya oleh seorang penggubal undang-undang Jepun. Lapor Reuters, Abe mencalonkan Trump setelah menerima permohonan daripada Washington untuk berbuat demikian. Terdahulu, Trump berkata Abe mencalonkan dirinya di atas usahanya mengadakan rundingan nuklear dengan Korea Utara. Jumaat lalu, Trump berkata bahawa beliau layak dianugerahkan anugerah itu namun mungkin tidak akan mendapat penghormatan tersebut. Sekurang-kurangnya 5 orang awam cedera dalam kejadian tembakan di Louisiana, Amerika Syarikat. Suspek lelaki yang melepaskan tembakan maut ditembak polis. Polis New Orleans memaklumkan suspek bertindak melepaskan tembakan ke arah anggota polis yang meronda kawasan itu. Serangan kemudian menyasarkan orang awam yang berada di hentian bas berhampiran. Seorang mangsa yang dikejarkan ke hospital kini berada dalam keadaan kritikal. Sukan, Ratu Squash negara Datuk Nicole David mengumumkan akan menamatkan kariernya sebaik berakhirnya musim jelajah PSA 2018-2019 Jun ini. Nicole yang juga juara dunia 8 kali berkata dia kini berada pada tahap bersedia untuk melakukan lebih daripada jelajah profesional. Setelah 27 tahun, Nicole merasakan ini adalah saat untuk meneroka apa yang boleh dilakukan. Nicole yang berumur 36 tahun pada Ogos ini bermain squash seawal 5 tahun dan memulakan karier sebagai pemain pada 1992 apabila merangkul pingat perak dalam kejohanan remaja Pulau Pinang. Beliau merangkul gelaran dunia pertama 7 tahun kemudian pada kejohanan squash remaja dunia 1999 ketika berusia 15 tahun. Kejayaannya itu meletakkan Nicole sebagai juara remaja dunia wanita termuda dalam sejarah dan kemudiannya menjulang gelaran dunia pada 2005 sekaligus menduduki ranking pertama dunia buat kali pertama pada Januari 2006 ketika berusia 23 tahun dan rakyat Malaysia dan Asia pertama berada di kedudukan nombor 1 dunia.
Selama 112 bulan berada di kedudukan pertama dunia, anak jati Pulau Pinang itu kini berada di ranking 21 dunia. Skuad bawah 22 tahun negara menempah laluan berliku pada aksi pertama kempen kumpulan B Piala AFF bawah 22 apabila tewas 0-1 di tangan Kemboja di Stadium Olimpik Phnom Penh malam tadi. Kekalahan anak buah Dato' Ong Kim Swee itu meletakkan mereka kini pada kedudukan sukar untuk melepasi peringkat kumpulan dengan Malaysia wajib menang pada aksi kedua bertemu Indonesia petang esok. Persiapan ala kadar tanpa 5 pemain yang tidak mendapat pelepasan daripada klub Liga Malaysia nyata menjejaskan rentak skuad negara apabila dilihat bergelut di atas padang tiruan sepanjang 90 minit aksi itu. Lebih mengeruhkan, Malaysia dipaksa beraksi dengan 10 pemain apabila Daniel Hakim Draman dilayangkan kad merah selepas menerima kad kuning kedua. Dan kesempatan itu pantas dimanfaatkan Kemboja untuk meledak jaringan tunggal pada minit ke-62 menerusi Seth Rotib. Biarpun kekurangan seorang pemain, skuad negara tetap ampuh melancarkan serangan namun kekentalan benteng pertahanan tuan rumah menyaksikan mereka berjaya mengekalkan jaringan untuk meraih 3 mata penuh. Sementara itu, dalam aksi terdahulu, Indonesia dan Myanmar terikat 1-1 dengan pemain negara tiada pilihan lain wajib memburu kemenangan ke atas skuad muda Garuda selepas ini. Mendahulukan nasib bekas atlet negara menjadi keutamaan Datuk Seri Megat Syahriman Zaharuddin ketika dia mahu melakukan transformasi bagi menjaga kebajikan atlet sekiranya dilantik pengerusi Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan YAKIB. Sambil mengamalkan sikap terbuka dalam perebutan jawatan itu apabila ditanding 5 calon lain, ahli toko perniagaan ini tetap memberi sokongan penuh kepada calon yang terpilih oleh Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Said Abdul Rahman dalam masa terdekat. Datuk Megat Syahriman merupakan salah seorang daripada 5 nama yang dicalonkan untuk jawatan pengerusi YAKIB dengan keputusan akan dibuat oleh Menteri Belia dan Sukan dalam masa terdekat. Antara yang menunjukkan minat menerajui kepimpinan YAKIB adalah bekas atlet negara Datuk Malik Noor dan Datuk Nurul Arifin Abdul Majid. Tapi macam mana pun, like saya cakap sebelum ni, whether in or out, saya tetap support YAKIB kerana atlet sukan ni dah jadi macam adik-beradik saya dah. So I don't have any special semua sukan saya will support insya-Allah. Boleh ya. Berbanding calon lain, Datuk Megat Syahriman muncul calon tunggal mempunyai latar belakang sebagai usahawan yang dilihat kukuh dari aspek kewangan. Manakala calon lain secara tradisinya dari latar belakang bekas atlet negara yang hanya bergantung sepenuhnya terhadap peruntukan daripada kerajaan. Saya ingin mewujudkan satu kerjasama farmasi untuk para atlet untuk mengambil ubat. Instead of you ke hospital, ke beratur lama-lama tu, mungkin kita akan buat kerjasama dengan syarikat farmasi untuk seluruh negara di mana atlet-atlet yang berada daripada north, south, east, west boleh pergi ke farmasi. So saya ingat issue duit will not be an important issue anymore. Sekian Buletin Pagi, terus ikuti Buletin TV3 di platform digital dan media sosial kami. Salam hormat dan Assalamualaikum.